Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. Ada berita-berita yang sangat penting yang kita perlu tahu, baru saja diumumkan ya. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ada senarai panas. Apa yang panasnya? Sebelum saya nyatakan, tolong tekan butang subscribe, like dan share. Kamu yang belum tekan subscribe, sapa karaib, kasih tekanlah. Apa yang terjadi? Ada satu senarai rahsia rupa-rupanya orang-orang UMNO yang mungkin tidak akan diterima sebagai menteri. Of course lah kan, sebab kenapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, sudah menyatakan syarat-syarat dia. Sudah menyatakan dia punya garis panduan bagaimana orang-orang yang boleh jadi Perdana Menteri. Nama pertama pada pendapat saya yang akan dibuang daripada senarai 100 juta peratus, Zahid Hamidi. Kenapa? Senang saja. Sebab Zahid Hamidi memang sah-sah, dia ada kes mahkamah. Saya tidak pikir Datuk Seri Anwar Ibrahim ada tekanan untuk mau letak Zahid Hamidi yang ada kes mahkamah untuk jadi menteri, apalagi timbalan Perdana Menteri. Nombor satu. Nombor dua, saya pikir Ahmad Maslan pun tidak akan jadi menteri lah. Kenapa? Sebab saya nampak Ahmad Maslan ini pendapat pribadi saja. Ahmad Maslan tidak ada aura untuk menjadi menteri lah. Tidak ada aura menjadi menteri. Tak tahulah, kalau kamu suka dia tu pulanglah. Tapi pada pendapat saya dia tidak ada aura untuk jadi menteri. Seterusnya, yang tidak ada aura untuk jadi menteri, saya pikir di dalam senarai itu, senarai panjang itu, saya pikir yang saya setuju bahawa nama dia itu tidak akan ada dalam senarai itu. Siapa lagi? Kalau bukan, siapa kamu rasa? Kamu bagi tahu dulu. Siapa lagi? Kalau bukan, siapa sudah itu nama dia? Saya lupa sudah. Tapi orangnya yang Tengku Razali Hamzah. Kenapa Tengku Razali Hamzah tidak ada dalam senarai? Sebab dia kalah parlimen lah. Setelah berpuluh tahun dia menang di parlimen Gua Musang, kali ini dia disingkirkan di Gua Musang. Okey, sebelum saya teruskan dengan senarai yang betul-betul itu, kamu jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kamu kasih komen banyak-banyak. Siapa kamu rasa yang tidak patut di dalam Menteri Kabinet Anwar Ibrahim? Ataupun siapa yang sepatutnya berada di dalam Kabinet Anwar Ibrahim? Kamu komen banyak-banyak siapa yang kamu setuju dan siapa yang kamu tidak setuju. Okey. Seterusnya yang saya rasa tak perlulah berada di kabinet Anwar Ibrahim. Yang tidak perlu ada di kabinet Anwar Ibrahim ialah pengerusi Presiden MIC. Kenapa? Sebab pun sama, saya tidak rasa dia ada aura menjadi menteri. Tapi kalau Anwar Ibrahim mau lantik juga, lantik tak apa, tidak kisah. Tapi ini pendapat saya, tidak ada aura untuk jadi menteri. Walaupun begitu, seperti yang kata Anwar Ibrahim, dia kata pelantikan kali ini tidak semestinya ikut hierarki di dalam parti. Pertama, kedua, bagi mereka yang layak saja yang akan dilantik jadi menteri. Ketiga, teknokrat pun akan dilantik di dalam kabinet menteri. Maksudnya tidak semestinya orang itu adalah orang politik. Tidak semestinya dia orang politik barulah dia dilantik sebagai menteri. Jadi akan ada ramai, saya pikir ramai orang akan terkejut dengan kabinet kali ini. Kerana apa? Pemimpin-pemimpin besar, contohnya Tok Matasan yang diharap-harap, Hishamuddin Hussein pun saya pikir tidak sesuai di dalam kabinet. Kenapa? Sudah banyak terlampau lah. Dia punya huha-huha lah.
Ramai orang masih mempersoalkan dia karena waktu dia jadi Menteri Pertahanan banyak benda-benda yang gaib. Banyak benda-benda yang tidak sampai-sampai. Sampai kambing pun sudah bertanduk 8, belum sampai-sampai. Kambing pun sudah bertanduk 13, belum lagi siap-siap. Jadi kalau sudah ada begitu saya pikir kasih rehat dulu lah. Bagi peluang sama orang yang memang pandai mentadbir negara Malaysia. Apa pendapat kamu? Inilah pada saya senarai orang-orang besar UMNO yang tidak tersenarai di dalam Menteri Kabinet Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Jangan lupa sekali lagi tekan butang subscribe, like dan share di dalam apa sudah channel dia? JL kamu tekan butang subscribe, like dan share. Kemudian di dalam L something lah. Kamu tekan ini. Tekan dia punya butang subscribe, like dan share. Pastikan kamu kasih share banyak-banyak. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah tekan butang subscribe. Bagi kamu yang belum tekan butang subscribe, minta tolong untuk tekan butang subscribe supaya saya lebih bersemangat. Lagipun tekan butang subscribe itu kan percuma. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, di Perak akhirnya terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan BN. Di Pahang pun tuan-tuan dan puan, akhirnya sudah dibentuk Kerajaan Gabungan BN dan PH di Pahang. Agaknya ini ikut kepada kerajaan pusat lah, kerajaan perpaduan yang mana gabungan terbesar adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi dimulai di Perak dan kini pula di BN, di Pahang pula gabungan BN dan PH akhirnya menjadi kenyataan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dua-duanya mendapat keuntungan daripada gabungan ini. BN pun dapat keuntungan untuk survival politik, PH pun dapat keuntungan untuk memperkukuhkan lagi kuasa daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Okey, so tahniah diucapkan kepada yang akan menjadi Menteri Besar di Pahang. Dikabarkan Wan Rosdi akan terajui kerajaan BN PH di negeri Pahang. Pihak Istana Pahang telah memberi perkenan untuk pembentukan kerajaan Pahang yang terdiri daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Istana juga telah memberikan perkenan kepada Wan Rosdi, Wan Ismail sebagai Menteri Besar negeri itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang selanjutnya telah memperkenankan pembentukan kerajaan negeri Pahang Darul Makmur daripada parti Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Berdasarkan kuasa yang telah diperuntukkan kepada Raja Pemerintah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam bahagian 2 perkara 3/1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang telah berkenan untuk melantik Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Yang Berhormat Menteri Besar Pahang. Kata kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Ahmad Khairizal Abdul Rahman. So tahniah diucapkanlah kepada kepada kerajaan baru negeri Pahang yang diterajui oleh BN dan PH. Majlis angkat sumpah akan diadakan pada pukul 11 pagi esok di Balairung Seri Istana Abu Bakar. Maksudnya pada hari ini lah kot tu. Perkembangan ini sekaligus telah menamatkan spekulasi berhubung pembentukan kerajaan negeri selepas Dewan Undangan Negeri tergantung pada pilihan raya ke-15 yang lalu. Sebelum ini kita dengar adalah ura-ura bilang BN PAS BN, tapi akhirnya
kita sudah tahu bahwa yang akan dibentuk ialah BN dan Pakatan Harapan. Seperti juga di kerajaan pusat lah, kalau begitu nampaknya macam ikut di kerajaan pusat, yaitu Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan dengan Barisan Nasional. Okey. So semoga kerajaan negeri Pahang di bawah Panji Sultan Pahang akan terus makmur, aman, berjaya, dirahmati, dan segala yang baik-baik berlakulah. Okey. So Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye.